ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, bertemu kita dalam daurah membaca kitab Hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijrah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, harapannya mungkin malam ni kita dapat habiskan bacaan kita dalam hadis yang kedua. Hadis yang kedua daripada kitab Hadis 40 ni berkenaan tingkatan agama Islam. Hadis Jibril, hadis yang dikenali sebagai hadis Jibril. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dalam kuliah malam semalam kita telah membahaskan berkenaan definisi ihsan. Kita telah membahaskan definisi ihsan. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan sekiranya engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Kemudian kita juga telah membahaskan perihal soalan yang diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan bilakah masanya hari kiamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Yani penegasan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda tidak tahu tidak tahu tentang bilakah masanya hari kiamat itu. Sebaliknya, hari kiamat itu termasuk dalam perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kita telah semalam dalam kuliah semalam kita telah membahaskan hadis yang kedua ni sampai ke situ. Jadi boleh kita sambung perbahasan berkenaan hadis Jibril ini. Selepas tuan-tuan dan puan-puan, selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menyatakan bahawa tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya, iaitu berkenaan bila hari kiamat, bilakah hari kiamat itu. Lelaki itu, lelaki yang bertanya soalan-soalan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, khabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Khabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila hamba perempuan melahirkan tuannya, dan apabila engkau melihat orang-orang yang berkaki ayam, tidak berpakaian, papa kedana dan penggembala kambing mempertinggikan bangunan, lelaki itu kemudian pergi, dan aku, iaitu perawi hadis Umar Al-Khattab, dia mengatakan, aku ternanti untuk beberapa lama. Baginda kemudian berkata, wahai Umar, tahukah engkau siapakah lelaki yang bertanya itu? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda bersabda, sesungguhnya dia ialah Jibril yang datang kepadamu untuk mengajar kamu tentang
agama kamu. Baik, demikian tadi ialah bacaan hadis yang kedua, hadis Jibril, sehingga ke akhirnya. Baik, jadi kita kembali kepada soalan seterusnya yang diajukan oleh lelaki itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi menjelaskan bahawa menegaskan bahawa baginda tidak tahu tentang bilakah masanya hari kiamat itu, jadi lelaki itu kata, khabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Yakni, apa maksudnya di situ, tuan-tuan? Lelaki itu mengatakan bahawa kalau sekiranya Tuan yang mulia, yakni engkau wahai Rasulullah, tidak tahu bila hari kiamat itu, paling tidak jelaskan kepada aku tanda-tandanya. Apa artinya tanda-tanda? Tanda-tanda ialah penjelasan berkenaan sesuatu itu sebelum ia tiba. Ini tanda-tanda hari kiamat maknanya penjelasan tentang ciri-ciri, kejadian-kejadian, perkara-perkara yang berlaku sebelum tiba hari kiamat itu. Itu maksud pertanyaan lelaki itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau tak dapat nak nyatakan secara terperinci bila hari kiamat itu, paling tidak jelaskan tanda-tandanya. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa apabila hamba perempuan melahirkan tuannya, dan apabila engkau melihat orang berkaki ayam, tidak berpakaian, papa kedana dan pengembala kambing meninggikan bangunan. Di sini dalam membahaskan berkenaan tanda-tanda hari kiamat, para ulama memperincikan, menjelaskan bahawa tanda-tanda hari kiamat itu terbahagi kepada dua, tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil. Antara tanda-tanda besar maknanya tanda-tanda betapa hampirnya hari kiamat itu. Tanda-tanda yang menunjukkan betapa hampirnya hari kiamat. Berbanding tanda-tanda kecil, dia adalah tanda-tanda yang berlaku sebelum tanda-tanda besar itu. Yang dia berlaku dahulu. Jauh lebih awal berbanding tanda-tanda besar yang berlaku apabila tiba hampirnya, masa sudah hampir berlakunya hari kiamat itu. Jadi tanda-tanda besar ialah terbitnya matahari daripada sebelah barat, keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ini dikategorikan, kejadian-kejadian ini dikategorikan sebagai tanda-tanda besar hari kiamat. Adapun tanda-tanda kecil yang berlaku sebelum itu, antaranya ialah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril ini. Apabila hamba perempuan melahirkan tuannya, apabila engkau melihat orang-orang yang berkaki ayam, tidak berpakaian, papa kedana, pengembala kambing meninggikan bangunan. Ini dikategorikan sebagai tanda-tanda kecil. Nabi mengatakan apabila hamba perempuan melahirkan tuannya, apakah yang dimaksudkan dengan perkara ini? Apabila hamba perempuan melahirkan tuannya, secara amnya kalau kita lihat tanda-tanda kecil tadi, tanda-tanda kecil hari kiamat tadi, boleh kita katakan dia adalah perkara-perkara yang luar biasa atau benar-benar pelik. Pertamanya, hamba perempuan melahirkan tuan dia. Pelik atau tidak? Peliklah. Macam mana pula hamba, seorang perempuan hamba, dia melahirkan tuan. Dia hamba. Anak yang dia lahirkannya pula jadi tuan dia. Tak masuk akal. Sepatutnya tuan kena ada dulu, baru tuan itu dia mendapatkan hamba. Tapi ini hamba itu datang dulu, iaitu si ibu,
dan dia pula melahirkan anaknya, yang mana anaknya itu menjadi tuan dia. Jadi itu satu perkara yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila engkau melihat orang-orang yang berkaki ayam tidak berpakaian papa kedana. Apa artinya? Kaki ayam maknanya, di situ maknanya ini semua tanda-tanda kemiskinan, tanda-tanda kepapaan. Tak mampu nak beli alas kaki, tak mampu nak beli pakaian yang cukup, yang sempurna. Papa kedana, ya. Pengembala kambing, lumrah kalau kita, ya, kita sedia maklumlah kadang-kadang, ya, bila disebut pengembala kambing, ya, seperti mana dahulu sehinggalah ke hari ini, lumrahnya orang pengembala kambing, mereka ini bukan orang kaya raya. Ya, kalau zaman dahulu sehinggalah ke hari ini, boleh kita katakan secara amnya, pengembala kambing dia bukan orang kaya raya, bukan bangsawan, bukan jutawan, ya. Kalau nak jadi jutawan, bukan dengan mengembala kambing, boleh kita kata. Bahkan beza antara pengembala kambing dengan pengembala unta. Dalam hadis Nabi SAW menjelaskan bahawa para Nabi semua pengembala kambing, termasuk baginda SAW. Baginda ketika di Mekah ada mengembala kambing, ya, milik orang lain, bukan dia punya. Dia hanya, ya, orang upahan sahaja. Tapi dia pernah mengembala kambing. Nah, beza antara pengembala kambing dengan pengembala unta. Dari segi macam mana? Dari segi kita kata kedudukan itu sendiri. Unta dikira sebagai satu barang yang jauh lebih berharga, jauh lebih mahal berbanding dengan kambing. Kita sedia maklum, insya-Allah, harga tu sendiri dah beza. Kalau kambing, harga dia, kalau boleh kita kata harga kambing tu sekarang dengan zaman dulu lebih kurang sama, cuma mata wang itu sahaja yang berbeza. Tapi dari segi nilai itu hampir sama, secara amnya lah, ya. Jadi kalau harga kambing kita kata ratusan, ya, mungkin harga kambing mungkin sekitar 500, 600, 700 ringgit Malaysia. Tetapi kalau unta beribu, barangkali sampai 2000 ringgit lebih, ya. Jadi menunjukkan harganya sahaja berbeza. Jadi nak kata bahawa, ya, ciri-ciri ini ciri-ciri orang yang orang yang lemah lah, orang yang miskin, orang papa kedana. Tetapi dalam hadis ini Nabi mengatakan orang yang macam tu, berkaki ayam, tidak berpakaian, papa kedana, pengembala kambing, meninggikan bangunan. Perbuatan meninggikan bangunan ini luar biasa. Tetapi itulah ciri-ciri mereka yang meninggikan bangunan ini. Jangan lupa, pada zaman Rasulullah SAW tidak ada bangunan-bangunan tinggi. Jauh sekali bangunan pencakar langit. Tidak ada. Berbeza dengan zaman sekarang. Baik, jadi maksud di sini perkara-perkara ini adalah, ya, tanda-tanda ini adalah tanda-tanda yang pelik atau luar biasa. Baik, kita ambil yang pertama tadi, seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Adanya pandangan-pandangan, ya, yang menjelaskan maksud kenyataan Nabi SAW ini. Antara tafsiran yang diberikan ialah kenyataan Nabi itu apabila hamba perempuan melahirkan tuannya isyarat kepada berlakunya banyak pembukaan kota-kota Islam yang baru. Ini dipanggil futuhat. Seperti mana pembukaan kota Mekah dinamakan Fath Makkah. Pembukaan kota Mekah. Perhatikan dalam Islam kita ada pembukaan. Kita ada fath atau fath satu. Futuhat kata jamak, plural, banyak. Fath satu singular, futuhat plural, banyak. Maknanya pembukaan atau pembukaan. Kota Islam itu, sebuah kota itu
dibuka oleh kaum muslimin. Ini berbeza dengan orang kafir. Orang kafir mereka menawan sesebuah bandar itu. Dalam perang, orang kafir mereka menawan sesebuah bandar, sesebuah negeri. Orang Islam berbeza sama sekali, bahkan sebaliknya sama sekali. Umat Islam apabila mereka mendatangi sesebuah kota dalam perang, dalam jihad, mereka membuka sesebuah kota itu. Mungkin ada yang kata, kenapa ini, adakah ini hanya perbezaan dari segi bahasa atau dipanggil semantik? Adakah ini hanya perbezaan dari sudut semantik, dari sudut bahasa? Jawapannya tidak. Bahkan dari segi hakikat dan realitinya. Di mana orang kafir apabila mereka mendatangi sesebuah bandar, sesebuah negeri, apa mereka akan lakukan? Mereka akan paksakan penduduk negeri itu untuk menerima mereka. Kesudahannya mereka akan menjajahnya. Dan barangkali penduduknya akan dizalimi, ditindas, tak kurang yang dibunuh oleh tentera kafir penjajah itu. Lalu kesudahannya negara itu akan bertukar menjadi negara kafir. Ini apabila tentera kafir menawan sesebuah negara. Jadi apabila negara itu bertukar menjadi negara kafir, dia daripada, kalau itu pada asalnya negara itu Islam, kesudahannya ditawan oleh tentera kafir, lalu negara itu menjadi negara kafir, apa maksudnya di situ? Negara itu dibebaskan atau ditutup? Kita kata ditutup. Islam itu cahaya. Tetapi kalau sebuah negara itu sudah bertukar menjadi negara kafir, maknanya negara itu telah diselubungi telah diselubungi kegelapan, kesyirikan dan kekufuran. Maka kerana itu memang tepatlah dikatakan bahawa sebuah negara itu kalau ditawan oleh orang kafir, maka negara itu dijajah dan jatuh dalam cengkaman orang kafir. Ini berbeza dengan negara-negara yang didatangi oleh tentera-tentera Islam, di mana mereka akan membuka negara-negara itu dan bukan menawannya. Membuka dari segi meleraikan ikatan-ikatan, cengkaman-cengkaman kekufuran dan kesyirikan yang ada, yang dialami, yang dihadapi oleh penduduk negeri tersebut. Kesudahannya daripada kegelapan mereka, penduduk negeri itu akan mendapat cahaya. Cahaya apa? Cahaya Islam. Islam itu adalah keadilan. Keadilan Islam itu adalah kesaksamaan. Islam itu ialah kebenaran. Maka negara itu akan terbuka, mendapat cahaya dan mendapat keadilan. Jauh sekali mereka akan dizalimi oleh tentera-tentera Islam, atau akan ditindas, apatah lagi dibunuh nyawa-nyawa yang tidak berdosa dan seumpamanya. Tidak sama sekali. Jadi ini maksudnya kenapa diistilahkan dengan pembukaan, fath, Baik. Seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Sebahagian tafsiran mengatakan dia isyarat kepada berlaku banyaknya pembukaan kota-kota Islam baharu, lalu antaranya ialah banyaklah tawanan-tawanan perang daripada kalangan wanita, yang mana mereka ini akan ditawan oleh tentera Islam, dan dimiliki oleh tentera Islam, kerana mereka tidak boleh dibunuh. Kalau nak dibiarkan, maka siapa yang akan menjaga mereka? Maka lihat bagaimana Islam dia sangat seimbang. Jangan dizalimi dan jangan pula dibiarkan macam tu tak tentu harap. Maka mereka akan dibahagikan kepada tentera-tentera Islam yang membuka kota itu. Lalu banyaklah antaranya akan melahirkan anak-anak hasil daripada tawanan-tawanan perang
perempuan itu. Maka anak yang dilahirkan itu akan disebut sebagai wanita itu akan disebut sebagai walad. Ini istilah dalam perhambaan. Untuk makluman, jangan sekali-kali kita sangka bahawa perhambaan itu sudah tamat, sudah pupus dan sebagainya. Tak. Sistem perhambaan itu diakui oleh Islam. Jangan kita kata itu kezaliman, itu penindasan. Tak, siapa yang berkata sedemikian, hampir sahaja kita kata dia jahil tentang hakikat erti perhambaan itu. Kalau bukan dia mempunyai ciri-ciri zindiq, mempersendakan agama, menolak ketetapan dan hukum agama. Islam memperakui sistem perhambaan dan ada sebab-sebabnya. Bukan Islam yang membawa sistem perhambaan itu. Sistem perhambaan itu sudah wujud sejak awal lagi, beribu-ribu tahun dahulu, dan hanya dalam sekitar 100 tahun baru-baru ini sahaja dia dihapuskan atau dilarang dalam skala besar satu dunia. Tapi adakah itu bererti bahawa dia tidak akan kembali lagi? Kita kata secara pastinya dia akan kembali lagi. Sistem perhambaan itu akan kembali lagi. Baik. Maka anak yang dilahirkan daripada persetubuhan antara tuan dan hamba perempuan itu akan dikira sebagai tuan buat hamba perempuan itu. Kenapa? Kerana hamba perempuan itu telah disetubuhi oleh tuannya, dan anak yang dilahirkan itu dia akan dikira sebagai setaraf dengan tuan dia. Seperti mana si lelaki itu adalah tuan kepada hamba perempuan itu, anak yang dilahirkan itu adalah anak kepada tuan hamba perempuan itu. Maka ini satu tafsiran. Hamba perempuan melahirkan tuannya. Hamba perempuan melahirkan anak tuannya, dan anak tuannya ini dikira setaraf dengan tuannya sendiri. Ini satu tafsiran. Ada tafsiran yang lain yang mengatakan bahawa hamba perempuan melahirkan tuannya isyarat kepada banyaknya penderhakaan anak-anak terhadap ibu bapa. Anak-anak menderhaka terhadap ibu bapa, khususnya ibu. Si anak menderhaka terhadap ibunya sehingga dia bertindak melampau, berkata kasar, bertindak membentak, mengherdik ibunya, sama seperti si tuan yang membentak hambanya. Biasa kalau tuan kalau dia nak bagi arahan dan sebagainya, dia mungkin akan membentak hambanya. Seperti mana majikan, dia memarahi anak-anak buahnya. Itu biasa, lumrah. Majikan memarahi pekerja-pekerjanya. Demikian juga tuan memarahi hambanya. Tetapi di sini si anak itu kerana derhaka, dia bercakap dengan ibunya seperti dia tuan kepada ibunya. Ibunya menjadi hambanya. Ini isyarat kepada penderhakaan. Baik, itu ciri yang pertama. Yang kedua, engkau melihat orang-orang berkaki ayam tidak berpakaian apa-apa kedana dan pengembala kambing. Ini isyarat kepada golongan fakir miskin yang mengembala kambing, yang tidak memiliki apa-apa untuk membeli alas kaki, untuk membeli pakaian yang sempurna. Tetapi keadaan kepapaan mereka itu berubah dalam masa yang singkat, sehingga mereka menjadi kaya raya, bertukar menjadi kaya raya. Berpindah dari kampung ke bandar. Biasa kalau dibandingkan antara kampung bandar, orang miskin tinggal di kampung, berbanding orang bandar, orang kaya. Ini secara amnya. Kalau kita tengok dulu macam tu, kalau hari ni pun hampir
Sama saja. Lumrah orang kaya tinggal di bandar. Jadi itulah yang berlaku kepada golongan fakir miskin ni. Keadaan ekonomi mereka berubah dalam masa yang singkat. Lalu mereka berpindah ke bandar dan membina bangunan-bangunan tinggi. Dan hampir sahaja kita kata apa yang disabdakan oleh Nabi SAW kita sudah dapat melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Betul atau tidak? Tak kiralah di negara kita atau di negara di Timur Tengah, baru saja dalam tempoh kurang 100 tahun. Satu ketika dahulu, ya, di Timur Tengah, negara-negara di Timur Tengah, tak kiralah di Arab Saudi, di mana-manalah, di UAE, di Qatar, negara-negara Kuwait dan sebagainya. Ini semua negara padang pasir. Kurang 100 tahun yang lepas, negara-negara ini ibarat negara-negara padang pasir. Tak ada negara yang nak jajah pun. Tak ada mana kuasa yang nak jajah. Kalau kita perhatikan sebagai contohnya lah, ini sekadar selingan, kerajaan Uthmaniyah yang berpusat di Turki, mereka berkuasa satu ketika dahulu, ya, 100 tahun yang lepas, mereka berkuasa atas Mekah dan Madinah, atau apa yang diistilahkan sebagai Hijaz, ya. Tetapi nak kata bahawa kuasa kerajaan Uthmaniyah tak sampai ke kawasan tengah semenanjung tanah Arab tu. Kalau Mekah Madinah dia terletak di sebelah barat, berhampiran dengan Laut Mati, ya. Tetapi semenanjung tanah Arab luas, ya. Di bahagian tengahnya iaitu, ya, ibu negara Arab Saudi hari ini, Riyadh. Apatah lagi negara-negara di sebelah timur, kita ada Kuwait, ada Qatar, ada UAE. Negara Uthmaniyah, kerajaan Uthmaniyah, mereka tidak, jajahan mereka tak sampai ke situ, ya. Mereka tidak menguasai, ya, kawasan-kawasan di Riyadh, ya, dan bandar-bandar, kampung-kampung, ya, daerah-daerah di sekelilingnya. Kekuasaan mereka tak sampai di situ. Antara sebabnya ialah kerana tak ada keperluan untuk mereka nak menguasai kawasan itu, kerana waktu itu tak ada apa-apa pun. Buang masa sahaja kalau nak dihantar, ya, tentera, kalau nak dihantar wakil-wakil dan sebagainya untuk nak mentadbirkan kawasan padang pasir di tengah-tengah semenanjung tanah Arab tu. Ini hanya akan membuang duit, membuang tenaga, membuang masa. Jadi ini cerita 100 tahun yang lepas. Kawasan padang pasir tak ada apa-apa, rata-rata orangnya, penduduknya pengembala kambing, ya, petani dan seumpamanya. Tetapi dalam tempoh kurang 100 tahun, kita lihat, ya, perubahan yang berlaku kepada mereka pada hari ini, di mana negara-negara, ya, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, UAE sudah berubah. Boleh kita kata berubah 180 darjah. Daripada negara kering kontang padang pasir tak ada apa-apa, pada hari ini menjadi antara negara yang terkaya di dunia, dan banyak sahaja bangunan-bangunan tinggi pencakar langit yang dibina di sana. Di negara kita, Malaysia pun sama sahaja. Masyarakat Melayu, saya dimaklumkan, kurang 50-100 tahun yang lepas, masyarakat kita sangat miskin, ya. Datuk nenek moyang kita dahulu semua tinggal di kampung, petani, nelayan, mengembala kambing, lembu dan seumpamanya. Miskin, nak kata secara amnya miskin lah, miskin, tinggal di rumah kampung, rumah papan dan seumpamanya, ya. Tapi lihat masyarakat kita pada hari ini. Kita kena akui, ya, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala atas kita. Hari ini masyarakat Melayu, masyarakat di negara kita sudah berubah. Kini mereka
hidup selesa. Rata-rata tinggal di bandar, hidup dalam keadaan tak kurang, tak salah untuk kalau kita nak kata sekarang mereka hidup mewah. Masyarakat kita hidup mewah kalau dibandingkan dahulu, ya. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Pada hari ini, ya, sudah macam-macam makanan, macam-macam beraneka macam makanan yang kita makan. Tempat tinggal macam-macam, mewah, ya, tempat tinggal mewah-mewah, kenderaan mewah-mewah. Bangunan pun, ini yang nak kata, bangunan seperti yang kita lihat di Bandar Kuala Lumpur, ya, bangunan tinggi-tinggi, pecakar langit. Ini semua kita kata membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ini adalah tanda-tanda kecil, kita kata, ya. Dibinanya bangunan-bangunan tinggi kita kata berlaku dalam sekitar 1400 tahun selepas, ya, kenyataan selepas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya. 1400 tahun maknanya, ya, tak adalah tempoh masa yang sekejap juga. Bangunan-bangunan pencakar langit ni bila bermula? Baru dalam tempoh beberapa 10, 20, 30 tahun yang lepas ni, baru lagi, ya. 1400 tahun selepas Nabi menyatakannya dalam hadis Jibril yang kita sedang bahaskan. Walau apapun, ia termasuk dalam kategori kecil berbanding kategori besar yang telah kita sebutkan tadi, ya, yang akan berlaku kemudian apabila sudah hampirnya berlakunya hari kiamat itu. Baik, seterusnya lelaki itu, kata Umar Al-Khattab, tuan-tuan dan puan-puan, lelaki itu kemudian pergi dan aku ternanti untuk beberapa lama. Baginda kemudian berkata, wahai Umar, tahukah engkau siapa lelaki yang bertanya itu? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda bersabda, sesungguhnya dia ialah Jibril yang datang kepadamu untuk mengajar kamu tentang agama kamu. Antara faedah yang dapat kita simpulkan daripada bahagian akhir hadis Jibril ini, yang pertama, seperti mana seseorang itu boleh bertanya untuk dia belajar, ya. Seorang itu dia bertanya untuk dia nak belajar. Tetapi boleh juga seseorang itu bertanya untuk mengajar. Seperti mana yang berlaku dalam hadis Jibril ini, di mana lelaki yang bertanya kepada Nabi SAW soalan-soalan berkenaan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, bilakah hari kiamat dan apakah tanda-tandanya. Kesudahannya jawapan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat soalan-soalan ini secara tidak langsungnya telah mengajar kepada para sahabat, termasuk Umar Al-Khattab yang berada dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Mereka dapat belajar daripada jawapan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu faedah yang berharga, satu faedah yang menarik bagi kita, bahawa bukanlah semua orang yang bertanya untuk dia nak belajar. Ada sahaja, boleh sahaja seorang itu bertanya untuk nak mengajar, ya. Baik. Faedah yang kedua yang boleh kita simpulkan dari hadis Jibril ini ialah bahawa malaikat mempunyai keupayaan untuk berubah bentuk. Seperti mana dalam hadis Jibril, ternyata bahawa lelaki yang bertanya soalan-soalan ini kepada Rasulullah, yang Umar berkata di awal hadis Jibril ini, dia kata apa? Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak nampak padanya kesan-kesan dia bermusafir, ya. Ini Umar dia nampak lelaki, dia nampak manusia dengan ciri-ciri macam tu, ya. Pakaian sangat putih, rambut sangat hitam. Lelaki tu datang duduk di depan Rasulullah. Yang dia nampak itu kelibat seorang manusia, seorang lelaki. Tetapi di akhir hadis Nabi kata, wahai Umar, tahukah engkau siapa lelaki yang bertanya itu?
Nabi menjelaskan sesungguhnya dia ialah Jibril. Yang ini sebenarnya lelaki itu sebenarnya malaikat, bukan sebarang malaikat, Jibril. Ya. Maksud di sini ialah bahawa malaikat boleh berubah bentuk. Bahkan kita kata seperti mana jin. Jin juga boleh berubah bentuk seperti mana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hadis Nabi mengatakan bahawa, ya, kalau sekiranya kita nampak ular warna hitam legam, atau anjing hitam legam, ada kemungkinan bahawa dia jin, kerana itu rupa bentuk jin yang berubah menjadi makhluk-makhluk seperti itu. Ular hitam atau anjing hitam, ya. Dan jin pun boleh berubah bentuk. Hanya manusia tak boleh berubah bentuk kalau berbanding dengan malaikat dan jin. Dan kalau ada yang bertanya, kalau nak tanya kenapa macam tu dan sebagainya, kita kata itu kelebihan dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada sesiapa daripada kalangan hamba-hambanya, daripada kalangan makhluk-makhluknya. Ya, Allah jadikan malaikat dengan sayap, boleh terbang. Jin pun demikian, boleh terbang. Manusia tak boleh terbang. Jadi inilah diciptaan Allah, ya. Allah kata dalam Al-Quran, hadza khalqullah. Ini adalah ciptaan Allah. Fa aruni madza khalaqal ladzina min dunihi. Maka tunjukkan kepadaku ciptaan-ciptaan selain daripadanya, selain daripada ciptaan-ciptaan yang dicipta oleh selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tak terbanding antara ciptaan Allah dengan ciptaan manusia, ya. Juga daripada hadis ini dapat kita ambil faedah tentang adab-adab penuntut ilmu. Antaranya ialah, ya, di bahagian awal hadis menjelaskan lelaki itu datang, duduk di hadapan Nabi SAW, melagakan kedua-dua tangannya, melagakan kedua-dua lututnya dengan kedua-dua lutut Nabi, dan meletakkan kedua-dua tapak tangannya atas kedua-dua pahanya. Ini kalau kita memahami bahawa, ya, Jibril meletakkan kedua-dua tangannya atas kedua-dua pahanya sendiri. Ini adab, antara adab penuntut ilmu. Maksudnya duduk dengan tertib, melagakan kedua-dua lutut, menunjukkan apa? Bila seorang murid melagakan kedua-dua lututnya dengan kedua-dua lutut gurunya, menunjukkan apa? Menunjukkan keprihatinan, menunjukkan kesungguhan, menunjukkan apa? Fokus, ya, menunjukkan minat yang tinggi. Sampai begitu perhatian, duduk sampai depan. Dan kadang-kadang memang kita boleh nampaklah kalau hari ini, ya, dalam kalangan penuntut-penuntut ilmu atau murid-murid yang datang masuk kelas, bezalah antara murid-murid yang nak duduk depan dengan murid-murid yang nak duduk belakang. Yang nak duduk depan ini yang murid-murid yang rajin. Yang nak duduk belakang, ni dicerita dia lain lah. Dia nak buat benda selain daripada nak belajar lah, ya. Jadi adab-adab menuntut ilmu. Betapa perlunya kita mempelajari adab-adab, kerana dalam menuntut ilmu ada adab-adab dia bagi menjamin keberkatan ilmu yang kita pelajari itu, ya. Juga daripada hadis Jibril ini dapat kita simpulkan berkenaan makna Islam dan iman. Makna Islam dan iman. Islam dan iman, makna Islam dan iman, dia adalah di antara istilah yang boleh diguna pakai bagi salah satu pada satu masa, dan pada satu masa yang lain boleh difahami dengan dua maksud yang berbeza. Apa maksudnya? Maksud saya di sini ialah, ada kalanya Islam boleh membawa erti iman, seperti mana iman boleh membawa erti Islam.
Sebagai contoh, kalau kita kata orang-orang Islam, kalau dalam bahasa kita, bahasa perbualan harian kita, kita kata ini adalah penduduk negeri orang-orang Islam. Ini adalah negeri penduduk orang-orang Islam. Maksud kita apa? Bukan orang Islam sahaja dan bukan orang-orang beriman? Tidak. Maksud kita kedua-duanya. Islam, orang-orang Islam termasuklah orang-orang beriman. Itu maksud. Ada kalanya istilah-istilah membawa erti iman termasuk sekali. Seperti mana kita kata kami orang Islam, kita orang Islam. Adakah ini bererti bahawa kita bukan orang-orang beriman? Tidak. Ini istilah. Istilah Islam ada kalanya juga membawa erti iman. Tetapi boleh juga membawa erti masing-masing, khususnya kalau sekiranya diletakkan dalam ayat yang sama. Seperti kita kata orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman. Ini boleh membawa erti, ini boleh menunjukkan ada perbezaan. Seperti mana kita bahaskan semalam, kita mengatakan bahawa dalam agama ada 3 tingkatan. Tingkatan Islam, tingkatan iman dan tingkatan ihsan. Jelas di situ maknanya antara Islam dan iman ada perbezaan. Jadi ini maksud. Perkataan Islam dan iman ada kalanya membawa erti yang sama dan ada kalanya membawa erti yang berbeza. Kalau membawa erti yang sama, samalah. Seperti kita kata dalam dunia ini ada negara Islam dan ada negara kafir. Negara Islam tidak menafikan bahawa dia juga adalah negara iman. Tetapi kalau kita kata kalau kita nak bezakan antara Islam dan iman, lazimnya Islam merujuk kepada perkara-perkara zahir. Ini kalau nak dibezakan. Kalau nak dibezakan antara Islam dan iman, maka antara perbezaannya ialah bahawa Islam merujuk kepada perkara-perkara zahir. Seperti mana dalam definisi Islam itu atau dalam rukun-rukun Islam itu? Mengucap 2 kalimah syahadah, mengucap ini zahir. Mengucap dengan lisan, dengan bunyi yang didengar, suara yang didengar. Mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, melaksanakan haji, ini semua perbuatan zahir. Adapun iman, dia merujuk kepada perbuatan-perbuatan hati, hati jantung. Percaya kepada Allah, para rasulnya, malaikatnya, kitab-kitabnya, hari kiamat, takdir baik dan buruk. Ini semua dalam hati. Maka Islam merujuk kepada zahir, manakala iman merujuk kepada batin. Baik. Juga daripada hadis ni, hadis Jibril, dapat kita lihat bagaimana Jibril dia mengajukan soalan-soalan itu dengan memulakan perkara yang paling asas sebelum perkara-perkara asas yang lain. Bermula dengan perkara yang paling penting sebelum benda-benda penting yang lain. Jadi dia bertanya tentang Islam dulu kerana itu asas. Mengucap kalimah syahadah dan seterusnya. Kemudian baru ditanya tentang iman. Setelah itu dia tanya tentang ihsan. Kemudian tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Juga satu perkara yang boleh saya sebutkan di sini. Di akhir hadis Jibril ini, Nabi tanya kepada Umar, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa lelaki yang bertanya itu?" Umar kata apa? "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Ini saya kira ini satu soalan cupu emas lah. Kalau kita pada hari ini, jika ditanya suatu soalan dan kita tak tahu jawapan, boleh tak kita kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui? Kita hari ini, kalau ditanya, kenapa kau cakap macam tu? Lalu kita nak berdalil dengan jawapan yang diberikan oleh Umar di sini. Umar bila ditanya, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang lelaki bertanya itu?" Umar kata apa? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kita hari ni, kalau orang tanya kita soalan, boleh tak kita kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui? Jawapannya tidak boleh.
Ya, jawapannya tidak boleh. Sebaliknya kita hanya boleh mengatakan Allah lebih mengetahui. Atau dalam bahasa Arabnya Allahu a'lam. Allahu a'lam. Maknanya Allah lebih mengetahui. Ya. Jangan sekali-kali kita hari ini kita nak kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kerana itu salah. Kenapa salah? Kerana Nabi SAW sudah 1400 tahun meninggal dunia. Berbanding dengan jawapan yang diberikan oleh Umar apabila ditanya oleh Rasulullah soalan itu. Waktu itu Rasulullah hidup dan Rasulullah yang bertanya di hadapan dia. Dan Rasulullah memang mengetahui kisah yang sebenar dan sebagainya. Sebab tu dia Umar kata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kerana memang Rasulullah tahu setelah itu dan Nabi menjelaskan jawapannya selepas itu. Berbanding kita hari ini, kita jangan sekali-kali kita kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Bahkan barangkali dengan jawapan kita itu kita akan terjerumus dalam syirik. Apabila jawapan kita itu seolah-olah menunjukkan bahawa Rasulullah yang dah 1400 tahun lepas meninggal dunia, tetapi baginda mengetahui perkara-perkara kejadian-kejadian yang berlaku kepada kita pada hari ini. Sedangkan Nabi tak tahu. Masakan Nabi tahu? Nabi sudah 1400 tahun meninggal dunia. Jangan sekali-kali kita keliru dan nak mengagungkan Rasulullah SAW melampaui apa yang sepatutnya. Sehingga kita mendakwa bahawa Nabi mengetahui benda-benda ghaib, ya, kejadian-kejadian yang berlaku dalam alam semesta ni dan sebagainya. Ya, jangan kita melampau. Ya, jangan kita melampau seperti mana perbuatan golongan Syiah, seperti mana perbuatan golongan Nasrani, ya, golongan Yahudi yang mendewa-dewakan nabi mereka, mendewa-dewakan ikutan mereka. Ya, kita Ahlus Sunnah, kita bersikap adil, kita bersikap saksama, kita bersikap sederhana. Ya, Rasulullah adalah utusan Allah, tetapi dalam masa yang sama hamba Allah. Ya, hamba Allah, maknanya baginda manusia seperti kita, makan minum, ya, dan dia tidak mengetahui benda gaib, tetapi dalam masa yang sama ya diangkat kedudukannya sebagai rasul, ya, utusan Allah. Baik ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, ya, jadi demikian itu kita telah membahaskan hadis yang kedua dalam kitab hadis 40 ni, ya, berkenaan tiga tingkatan agama, ya, Islam, iman dan ihsan. Ya, hadis yang kedua yang dikenali sebagai hadis Jibril. Dan insya-Allah dalam kuliah yang akan datang kita akan sambung dengan hadis yang ketiga berkenaan, ya, perincian rukun Islam yang belum lagi kita bahaskan, ya, yang sekalipun, ya, Nabi menjelaskan dalam hadis Jibril ini berkenaan apa itu rukun Islam, tapi, ya, tempoh hari, ya, saya sudah minta supaya penjelasan tentang rukun Islam tu ditangguhkan untuk kita bahaskan dalam perbahasan hadis yang ketiga, insya-Allah, ya, dalam kuliah yang akan datang. Kalau tiada halangan, insya-Allah esok, ya, esok kita akan sambung dengan hadis yang ketiga. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya lihat ada soalan kuis, ya, soalan kuis untuk malam ni. Apa erti beriman dengan takdir baik dan buruk? Atau antara erti beriman dengan takdir baik dan buruk ialah, ya, apa erti beriman dengan takdir baik dan buruk? Jawapannya kalau nak ikutkan kita dah bahaskan dalam kuliah semalam, ya. Kalau siapa yang fokus, siapa yang ingat, dia boleh bagi jawapan lah, ya. Baik, dan ada soalan di sini daripada Cina Aisyah Wong. Dikata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalannya dalam bahasa Inggeris. I would like to ask if the whole community, even the government, is against people spreading the knowledge of Quran and Sunnah, should we practice in secret or should we still do da'wah to the common people who are ignorant about it without fear for the sake of Allah? Ya, saudari yang bertanya, dia bertanya berkenaan situasi di mana, ya, seseorang itu berhadapan dengan cabaran dan rintangan,
khususnya daripada pihak berkuasa yang mungkin tidak bersetuju dengan isi dakwah yang disampaikan. Isi dakwah yang disampaikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Maka adakah waktu itu kita berhenti daripada berdakwah kerana dihalang oleh pihak berkuasa, atau kita teruskan sahaja dengan dakwah tanpa rasa takut demi mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang dapat saya katakan di sini ialah bahawa dalam hubungan antara rakyat dengan pemerintah, ya, antara apa yang disebut sebagai citizen dan government, perlulah kita berhemah. Perlulah kita bertindak dengan secara berhemah. Jangan sekali-kali dalam hubungan kita dengan pemerintah kita bertindak menimbulkan provokasi. Kita bertindak dengan kasar. Kita bertindak dengan menghasut. Menghasut orang ramai supaya membenci pemerintah dan seumpamanya. Ini ditegah dalam agama. Ya, ini ditegah dalam agama. Kenapa? Kerana jelas kesan buruk yang akan timbul daripadanya. Ya. Di mana dia akan menimbulkan ketidakharmonian, dia akan menggugat kestabilan, dia akan menimbulkan kebencian antara rakyat dengan pemerintah sehingga menguruhkan hubungan antara kedua-dua belah pihak, dan kesudahannya, kemuncaknya, ya, keamanan itu sendiri akan tergugat, dan ini bahaya. Ya. Jadi kita perlu mengekalkan keamanan dan keharmonian adalah tanggungjawab kita semua. Bukan hanya tanggungjawab kerajaan, bahkan tanggungjawab umat Islam seluruhnya. Bagaimana dengan dakwah yang nak disampaikan? Sekali lagi Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Kita tetap berdakwah, ya, kita tetap menyampaikan kebenaran seperti mana yang dilakukan oleh para rasul. Kita bukanlah orang yang pertama yang mendapat tentangan dan halangan. Bahkan para rasul menjadi sunnatullah buat para rasul untuk mereka berdepan dengan berbagai-bagai cabaran dan dugaan dalam mereka menyampaikan dakwah. Tetapi kita lihat para rasul, mereka tetap istiqamah, tetapi dalam masa yang sama, ya, mereka teguh, tabah dan cekal dalam menyampaikan isi dakwah. Kita sampaikan kebenaran. Dan boleh saya tambah, dalam kita menyampaikan kebenaran, seperti mana yang sering disebutkan oleh para ulama, alqi kalimatak wamshi. Sampaikan kebenaran yang kau tahu, kemudian berlalu pergi. Dengan kata lain, jangan menghabiskan masa dengan berdebat, dengan berjidal, dengan bertekak, meninggi suara, berbantah-bantahan, lebih-lebih lagi dalam media sosial. Lebih-lebih lagi dalam media sosial, di mana interaksi antara pihak-pihak dia adalah tanpa emosi dan tanpa perasaan. Semua perkataan-perkataan sahaja yang bila di-type itulah, perkataan-perkataan yang di-type, yang mana kesudahannya sangat mudah tulisan-tulisan yang di-type itu boleh disalah ertikan, boleh berlaku salah faham. Ya. Kita tanya dengan jujur, tetapi orang itu ingat, ya, kita nak mempersendakan dia, memperlekehkan dia dan seumpamanya. Kenapa? Kerana dia baca dan dia tafsirkan sendiri. Sedangkan tulisan itu tanpa emosi dan perasaan. Berbanding kalau kita bercakap, antara apa yang membantu kita sampaikan mesej kita ialah intonasi kita, perasaan kita, emosi dalam kita bercakap dan seumpamanya. Jadi, dan ini semua tidak ada dalam media sosial yang mana interaksinya dengan cara bertulis. Sebab tu saya lihat bahawa kita perlu elakkan daripada berdebat dalam media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan seumpamanya. Jangan berdebat. Kita sampaikan dengan cara lemah lembut, tanpa memberi gelaran-gelaran yang buruk, tanpa menggunakan perkataan-perkataan yang kasar.
Sampaikan sahaja kebenaran dan berhenti di situ. Maknanya jangan disambungkan, jangan nak dilihat reaksi pihak lawan macam mana. Jangan pula kita nak, kalau ada yang tak setuju, kita nak bantah dan sebagainya. Ini semua akan membuka pintu perdebatan yang tidak ada kesudahan, yang mana akhirnya tak ada pemenang pun. Bahkan kedua belah pihak akan rugi. Sebab sering saja kita lihat bila berlaku perdebatan, kesudahan dia apa? Kesudahan dia harmoni atau kesudahan dia akan berlaku perpecahan? Kesudahannya akan berlaku perpecahan. Kesudahannya akan ada perasaan tidak senang pada kedua-dua belah pihak. Tak kira pihak yang benar atas yang salah. Kedua-dua belah pihak akan akhirnya hubungan tu akan jadi renggang. Barangkali akan timbul kebencian, kemudian permusuhan dan sebagainya. Jadi apa yang ringkasnya jawapan yang boleh saya berikan di sini ialah kita apa? Kita kata apa? Kita tetap teruskan dakwah dengan cara hikmah, bijaksana, berpada-pada, lemah lembut, dan tak kurang pentingnya dengan ilmu dan hujjah. Dengan ilmu dan hujjah, bukan dengan perasaan, bukan dengan maki hamun, ya, gelar-menggelar dan sebagainya. Tidak, ya. Baik, kemudian ada soalan daripada saudara Rusli Khair. Dia bertanya berkenaan cara duduk lelaki dalam kisah hadis Jibril yang kita baca tadi. Dia kata, adakah cara duduk lelaki itu iftirash? Adakah cara duduk lelaki dalam kisah hadis Jibril tadi cara iftirash? Kita kata ada kemungkinan dia duduk dengan cara iftirash. Sekalipun kita kata ada juga kemungkinan dia duduk dengan cara bersila. Sebab kalau dia duduk secara bersila pun masih boleh melagakan kedua-dua lutut dan boleh sahaja dia meletakkan kedua-dua tangan atas peha. Sekalipun kita kata kemungkinan dia duduk cara iftirash itu lebih kuat, ya, kemungkinan dia duduk dengan cara iftirash lebih kuat, ya. Baik. Afwan, kembali kepada soalan kuis, erti beriman dengan takdir baik dan buruk. Ada beberapa jawapan lah yang kita dah yang kita dah berikan semalam, ya. Antaranya, ya, antara erti beriman dengan takdir baik dan buruk ialah kita meyakini bahawasanya Allah mengetahui segala-gala. Segala apa itu semua termasuk dalam ilmu Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahawa segala ilmu, segala takdir itu telah pun ditulis, ya, telah pun ditulis. Juga antara erti beriman dengan takdir baik dan buruk ialah bahawa segala apa yang berlaku adalah menurut ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua termasuk dalam erti beriman dengan takdir baik dan buruk. Dan juga termasuk dalam erti beriman dengan takdir baik dan buruk ialah bahawa apa yang diinginkan oleh Allah akan berlaku dan apa yang tidak diinginkan oleh Allah tidak akan berlaku. Jadi mana-mana jawapan yang daripada apa yang telah disebutkan tadi itu adalah benar, ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat sampai di situ sahaja. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.